Assalamualaikum, bersama lagi kita dalam OB TV. Macam biasa setiap minggu kami akan sajikan 2 kisah menarik kepada anda di rumah. Macam kisah pertama ni, kisah tentang apa Pika? Kisah mengenai siakap Langkawi yang baru-baru ni hangat diperkatakan oleh netizen sampai saya pun pening kepala membaca. Betul, awak pergi Langkawi makan siakap tak? Tak bolehlah cerita kat sini kan. Okay. Dan kisah kedua kita ada apa tu Najmi? Kisah kedua tentang tergantung, terkejut, takut. Apa yang terkejut takut ni? Nak tahu? Jom kita layan OBTV. Jom. Baru-baru ni viral di sosial media apabila sekumpulan individu yang bercuti di Pulau Langkawi terpaksa membayar sehingga 1,000 lebih bagi hidangan seekor ikan yang seberat 7 kilogram. Kalau korang tahu, kisah ni telah dikongsikan oleh seorang lelaki menerusi satu hantaran dekat Facebook. Pada mulanya dia dah tempah 2 ekor ikan dengan menu yang lain lah. Lepas tu pelayan datang dan confirm order. Bila confirm order tu, dia buat tukar pesanan dan cakap nak order 1 ekor ikan je berdasarkan pesanan yang telah ditempah tu lah. Dan menerusi petikan status individu tersebut memaklumkan apabila sampai menu-menu yang sudah ditempah, kami terkejut. Seekor ikan siakap tadi dapat diisi di dalam pinggan besar sebanyak 5 pinggan. Kami pun macam peliklah, bukan 70 orang makan tapi 7 orang makan sahaja. Bila nak bayar terkejut dengan harga yang dikenakan. Bukan 700-800. Bukan. Berapa tu? Hampir RM2,000 ketika diorang makan dekat situ. Dan bukan itu saja Pika, lelaki ni turut mendakwa terdapat 2 pelanggan yang lain turut terkejut dengan harga yang dikenakan. Seorang kena 700, seorang kena RM800. Wow, mana tak terkejut. Mahal betul. Tak lama selepas itu, pemilik restoran seafood berkenaan iaitu Nur Rashikin Musa tampil memberi penjelasan. Yelah, dah viral restoran dia pun cakaplah yang mengenai harga siakap tu, saya sudah mencadangkan kepada pelanggan itu supaya ambil saiz ikan lain lah. Iaitu ikan kerapu ke yang berat dia sekitar 1 ke 1.5 kilogram dan lebih sesuai dijadikan hidangan. Dan mengulas lebih lanjut Pika, pemilik kedai itu turut menceritakan dia sendiri yang bertanggungjawab mengambil pesanan yang telah ditempah tu lah. Dan bukan itu saja, dia siap suruh diorang tengok ikan tu terlebih dahulu. Namun pelanggan tersebut dikatakan enggan untuk berbuat demikian. Dan mengulas lebih lanjut juga, dia turut menceritakan harga ikan tu telah dinyatakan pada menu dengan harga RM16 bagi setiap 100 gram. Kalau sekilo 160 lah. 160 sekilo darab dengan 7, betul lah tu kan. Apa pun, lepas ni kalau korang nak pergi makan, tanya dulu, cik ni berapa ni cik? Macam tu. Okey ke? Okey. Ada satu kisah yang viral di negara sebelah kita iaitu negara Thailand, di mana seorang wanita tergamak memotong tali keselamatan 2 tukang cat ketika individu berkenaan melakukan kerja di tingkat 26 di sebuah kondominium. Memetik laporan media tempatan, penghuni rumah berkenaan bertindak sedemikian kerana dia berang tengok 2 orang lelaki yang berada di luar biliknya. Dan salah seorang tukang cat yang dikenali sebagai Song memaklumkan dia dan rakannya turun dari tingkat 32 untuk membetulkan keretakan pada bangunan tersebut. Namun setibanya dia di tingkat 30, dia merasa tali keselamatan itu makin berat dan alangkah terkejutnya apabila mereka menjenguk ke bawah dan terlihat wanita tersebut yang di penghuni tingkat 21 tersebut memotong tali keselamatan tu. Berani betul dia potong. Betul. Lepas tu kan Pika, berikutan daripada itu, kedua-dua lelaki berkenaan telah tergantung di tingkat 26 sebelum diselamatkan oleh pihak berkuasa lah. Dan mengulas lebih lanjut, pada mulanya suspek sama sekali tak mengaku. Bagaimanapun macam biasalah, ada laporan CCTV, tengok, lalas dia yang buat. Ya, nasib baik ada CCTV. Ada, nasib baik ada. Dan jika disabit kesalahan, suspek boleh dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kerana cubaan membunuh, Najmi. Wanita tersebut sepatutnya dia periksa dulu, dia siasat dulu, janganlah terus pergi potong tali tu. Orang kata takkanlah tiba-tiba tergantung kat tingkap rumah dia, mestilah ada sebab. Tanya dulu pihak management nak marah akak ni kan. Kesian kan Pika? Yes. Okey guys, untuk berita pertama OBTV minggu ini, macam Ira cakap tadi tentang pertunangan secara atas talian. Macam mana kita tahu kalau sebelum nak meneruskan hubungan tersebut dengan lebih serius, orang cakap lock dulu dengan bertunang. Betul tu Najim. Pertunangan merupakan satu ikatan di mana pihak lelaki dia menyatakan hasrat nak kahwin dengan pihak perempuan, dan momen indah ni pasti dinantikan ramai pasangan yang ingin disatukan dengan pilihan mereka. Tapi kan lain pula yang jadi dekat gadis ni sebab dia terpaksa tunang secara atas talian tau.
Wow, tunang secara atas talian memang unik. Okey, macam kita tahu, sejak pandemik melanda dunia ni, semuanya kena buat atas talian. Nak order atas talian, semula sampaikan tahap ni, pertunangan pun buat secara online. Untuk pengetahuan korang, terdapat satu video yang viral di laman TikTok dikongsikan oleh seorang gadis dikenali sebagai Nurin. Dia menceritakan dia bertunang secara atas talian dan mungkin momen tersebut tidak dapat dilupakan. Memanglah tak dapat dilupakan sebab memang unik. Selalu orang tunang secara fizikal. Kali ini tengok melalui skrin komputer. Unik betul. Betul tu Najmi. Dalam pada tu pelajar Universiti Malaysia Kelantan ni ditemani rakan-rakan dia waktu majlis pertunangan tau. Dalam video berkenaan turut kelihatan pihak lelaki menyerahkan kotak cincin pertunangan kepada keluarga belah perempuan. Bukan itu saja Ira, apa yang lebih menarik perhatian apabila rakannya bertindak sebagai pihak bagi pengantin lelaki ni dan tolong sarungkan cincin kepada pelajar berkenaan. Dan kalau kita tengok pun rasa seronok. Maklumlah Ira, benda yang baik tak elok dilengah-lengahkan. Kalau boleh diteruskan dan dipercepatkan. Bukan awak seorang je tau yang happy tengok pertunangan tu. Lihat dekat ruangan komen, rata-rata netizen pun mengucapkan tahniah kepada wanita berkenaan. Malah ada juga di antara mereka yang kata pertunangan tu unik. Memang unik Ira, sebab macam saya cakap tadi, buat secara atas talian. Apapun, kami di OBTV mendoakan semoga urusan pasangan ini dipermudahkan dan diteruskan hingga ke jenjang pelamin, insya-Allah. Apapun, tahniah. Okey guys, untuk berita kedua OBTV minggu ini, saya nak tanya Ira lah, sekarang kan dah diberi pelepasan untuk bercuti, maka jalan ke utara jam, ke selatan jam, ke timur jam, semua jam. Macam awak Ira, dah plan nak bercuti ke mana-mana ke? Mungkin belum lagi. Belum lagi. Nantilah sebab sekarang ni kalau kita pergi mana-mana pun hotel ke apa memang dah full book kan. So maybe next year ke. Nantilah tunggu dah reda sikit. Cakap pasal hotel ni Kak Ira, baru ni ada satu isu yang viral di media sosial di mana seorang pelanggan dipercayai kurang berpuas hati dengan servis yang ditawarkan oleh sebuah hotel terkemuka. Katanya mereka terpaksa menunggu berjam-jam baru boleh check in. Biar betul ni. Menerusi video yang dikongsi, dapat dilihat dekat ruangan lobi tu memang padat dengan para tetamu tau. Dan telah meraih pelbagai respon warga maya yang turut tak berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Apa sebenarnya yang berlaku, Najmi? Saya nak cerita pun saya tak ada di tempat kejadian Ira. Bagaimanapun, seorang wanita menerusi sebuah video yang dimuat naik dalam TikTok yang dipercayai pekerja hotel tampil menceritakan sikap segelintir pelanggan yang dikatakan tidak bertanggungjawab. Diorang buat apa tu? Video yang dikongsi dapat dilihat sikap pelanggan hotel yang tidak bertanggungjawab merosakkan barangan hotel lah, lepas tu meninggalkan bilik tu dengan tak kemas. Memang kotor betul lah. Perkara tersebut secara tidak langsung menyebabkan bilik tersebut mengambil masa yang lama untuk dikemaskan. Betul tu Ira, saya setuju. Dan mengulas lebih lanjut, pemilik video tersebut turut menceritakan tak salah bagi setiap pelanggan untuk mempunyai common sense. Paling-paling pun ada sampah, buang dalam tu sampah dan janganlah sesekali merosakkan barangan hotel. Dan mengulas lebih lanjut juga, wanita ini menceritakan tak salah untuk kita memudahkan orang lain. Hidup perlu ada toleransi dan jangan guna alasan dah bayar, korang boleh buat suka hati. Kalau kita tengok kat ruangan komen, rata-rata netizen memang bersetuju dengan wanita tu. Yelah, paling-paling tak pun kemas lah. Kalau ada sampah, buang lah. Letakkan satu tempat. Kan senang sikit kan. Kita senangkan kerja orang, orang senangkan kerja kita. Betul tak? Betul Tira, saya sokong dengan apa yang awak cakap. Dalam konteks sekarang, kita sebagai pelanggan apapun, kita kena ada common sense dan jangan tuding jari kepada satu pihak saja. Kita kena faham dua-dua pihak. Okey Nasha, selamat kembali ke OBTV. Lama tak nampak sihat Sihat, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah sihat juga. Makin sihat. Okey, makin sihat saya dengar tu Okey, baik Nasha, untuk berita yang pertama OBTV kali ini kita nak berkongsi satu kisah seorang artis wanita yang Nasha katakan tadi apa tu telah mengundang komen yang negatif dari netizen. Baru-baru ni Ain Idrus ni dia ada muat naik satu video TikTok menari. Nampaklah yang Ain ni kemain asyik menari dengan memek-memek muka lagi macam biasalah kan, orang-orang yang kat TikTok memang akan memberi all out content ya. Amirul yang berada di belakang Ain hanya menggelengkan kepala bila melihat Ain menarilah, tetapi video itu telah mengundang pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial. Ada juga segelintir netizen yang menegur supaya Ain ubah diri dia, memandangkan dia sekarang ni dah menjadi seorang isteri, seorang ibu kepada seorang ayah lagi kan. Jadi lepas daripada isu ni viral, Ain tampil untuk membuatkan penjelasan apa agaknya. Saya baca sikit Yeah. Okey, Ain kata, saya tak tahu nak komen apa sebab biasalah netizen ada saja benda nak komplain. Saya tak boleh nak cakap apa. Yang pasal terkinja-kinja tu nama pun TikTok. TikTok kan tempat kita untuk menari-nari. Jadi, saya rasa tak salah pun kalau saya terkinja-kinja. Kalau tak nak terkinja-kinja, pergi terbalik. Isu mengenai suami dia yang menggeleng-geleng dengan kepala tu. Macam mana?
Itu Ain cakap, itu biasa. Itu memang respon suami dia memang macam tu. Kalau tengok kebanyakan dia punya konten-konten yang lain pun, memang kita boleh tengok Amirul memang jenis yang Melayan je lah. layan je memang macam tu. Memang muka-muka betul. blur dia macam tu kan. And Amirul pun tak ada nak menghalang dia membuat konten apa-apa pun. Jadi biarlah dia rumah tangga dia orang, kalau dia orang okey, okey lah. Okey saja. Kan? Begitulah ceritanya Nasha. Orang kata jangan judge dari apa-apa yang kita tengok dekat social media sebab kita tak pernah tahu apa yang terjadi di sebalik video itu. Wow, sama macam tu sekali Ah, apa-apa betul pun sekali. kita enjoy je lah dia orang punya konten ya. Kita enjoy je lah. Macam ni dah nanti. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, ia mengenai satu konsert membabitkan penyanyi rap terkenal dunia iaitu Travis Scott. Sekurang-kurangnya 8 maut dan lebih 300 orang cedera dalam insiden rempuhan pada malam pembukaan festival muzik anjuran Travis di Houston, Texas, Amerika Syarikat. Berita itu telah mendapat liputan satu dunia tahun Nasha. Ya, jadi antara mangsa terkorban rempuhan konsert itu termasuklah remaja yang berumur dalam lingkungan 14 sehingga 27 tahun. Masih muda semuanya. Betul, itulah Bahaya. dia. Disebabkan rempuhan konsert yang dikenali sebagai mosh pit dalam kalangan para penggemar konsert itu. Sebab itulah ramai yang tercedera dan juga ramai juga yang ada beberapa 8 orang tadi kan meninggal dunia. Mungkin ada yang tak tahu mosh pit tu yang macam baring dekat atas crowd tu. crowd. Itu yang bahaya tu kalau terjatuh. Travis Scott melahirkan rasa simpati terhadap mereka yang terkorban akibat tragedi penganjuran festival muzik kendaliannya. Kata Travis dalam Instagram, kalaulah saya nampak apa sedang berlaku, saya hentikan acara dan bantu mereka dapatkan bantuan yang mereka perlukan. Saya tak boleh bayangkan kekecohan situasi yang berlaku. Lagi satu update yang terbaru, Travis Scott ingin menaja pengkebumian mangsa-mangsa yang meninggal dunia tu. Itulah dia. Tapi Nasha kan, kalau awak tengok video yang dekat Twitter tu memang agak Ngeri mengerikan. Sebab apa? Bayangkan ambulans masuk nak tolong mangsa-mangsa yang jatuh, yang cedera. Ada juga crowd yang naik atas ambulans dan menari. Dia panjat pula, dia sambung buat konsert dekat atas ambulans. Kenapa buat macam tu sekali? Orang datang nak tolong, bukan gimmick ni. And ada juga beberapa individu yang cuba untuk nak bagi tahu dekat kru-kru konsert untuk nak dapatkan bantuan lah, tapi tidak dilayan. Sebab 50,000 orang ada dekat dalam konsert tu. Bayangkan betapa packnya kawasan tu. Bahaya Siapa yang nak pergi konsert lepas ni mungkin boleh fikir-fikirkan dulu, ataupun mungkin yang kanak-kanak, muda-muda, anak-anak tu janganlah benarkan Tengok lagi dekat ikut. YouTube je. Tengok kat YouTube je lepas ni. Nanti-nantilah pergi konsert. Okey guys, itu sahaja OBTV kali ini. Untuk membaca artikel-artikel yang menarik, anda boleh ke www.obulan.com. Ya, dan kalau korang nak dapatkan video atau konten-konten yang best, jangan lupa untuk subscribe di YouTube dan juga TikTok Obulan Official. Betul. OBTV juga akan bersiaran sehari Jumaat, Sabtu dan Ahad pada jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Esnodin. Dan saya Nasha Nazari. Kita jumpa lagi akan datang. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.